Di Stadium KLFA di Ceras menyaksikan pertemuan pasukan Terengganu berdepan dengan pasukan Kuala Lumpur City. Nyata selepas pulang daripada Uzbekistan, Bojan mahukan kemenangan untuk setidak-tidaknya berada dalam kelompok 5 ataupun 6 yang terbaik. Namun impian itu musnah kerana permulaan yang menyaksikan kedua-dua pasukan terpaksa bekerja keras untuk menghasilkan jaringan. Walaupun percubaan demi percubaan dihasilkan, namun minit ke-39 Terengganu terlebih dahulu di depan melalui satu rembatan mudah yang dihasilkan oleh Manuel Ott untuk meletakkan anak-anak buah Nafuzi Zain di depan dengan 1 gol kosong. Dan selepas itu minit ke-41 juga menyaksikan peluang pasukan Terengganu atau KL City melalui Parthiban gagal mencari peluang yang terbaik untuk menyamakan kedudukan. Di penghujung babak yang pertama, Cheche Kipre meledak untuk gol ke-11 musim ini untuk meletakkan pasukan Terengganu di depan dengan 2 gol kosong untuk kedua-dua pasukan menuju ke bilik persalinan dengan kedudukan selesa buat pasukan Terengganu. Selepas itu, Cheche Kipre dia mampu untuk menghasilkan jaringan kedua, namun Kevin Mendoza menggagalkan percubaan walaupun dia punya beberapa option untuk menghasilkan tolakan ke arah rakan sepasukan. Minit ke-64, Romel Morales menghasilkan jaringan pertama untuk pasukan KL City, namun kedudukan 2-1 itu kekal untuk pasukan Terengganu mencipta kemenangan di Ceras dengan bergaya. Tetapi saya juga melihat kepada line up ini, apakah menjelang perlawanan akhir nanti Bojan mahu merehatkan beberapa key player. Ya, saya rasa itu sudah pasti lah. Kerana dari segi kedudukan dalam liga, saya rasa pasukan KL City ingin menjaga reputasi mereka apabila mereka telah layak secara official ke perlawanan akhir AFC. Dan ya, saya rasa rotation itu penting lah. Kerana mungkin dia ingin memberi peluang kepada pemain yang tidak dapat bermain tempoh hari di Sporai, di final tempoh hari. Jadi saya rasa ya, mungkin Coach Bojan ingin merehatkan pemain-pemain yang saya rasa ada dalam perancangan dia untuk diturunkan pada final nanti. Kalau ditanya saya, pemain mana yang mungkin, kalau Azhar, kalau awak jadi coach ataupun saya jadi manager, awak jadi manager, saya coach, pemain yang saya akan beli terlebih awal adalah Manuel Ott. Yep. Kuala Lumpur City. Yep. Pemain yang mempunyai package yang cukup baik. Yep. Saya rasa mungkin sesuai dengan pasukan KL City punya taktikal, tetapi kita tidak tahu siapa yang akan menjadi jurulatih pasukan KL City tahun depan. Tapi sumbangan dia di bahagian, dia boleh beraksi sebagai defensive midfielder, dia boleh sebagai attacking midfielder, tetapi dia mempunyai kompos bola yang baik, dia package yang baik sebenarnya pemain ini. Yep, dia pemain yang berpengalaman. Saya rasa dia sudah lama bermain dengan pasukan kebangsaan Filipina juga. Dan ya, saya rasa kualiti yang ada pada Ott, saya rasa memang boleh digunakan dalam banyak posisi lah. Dan ya, dia tampilkan satu, saya rasa aksi yang konsisten bersama pasukan Terengganu City tahun ini. Apakah kekalahan ini mungkin ada akan kesan ataupun impak sedikit kepada menjelang perlawanan akhir kelak untuk pasukan Boyan Odak? Pernah berlaku mereka kalah dalam liga, tetapi selepas itu mereka bermain dalam Sporahi. Seingat saya lah. Betul. Tetapi mereka berjaya mengatasi. Saya rasa pemain-pemain yang KL City yang ada dalam pasukan, saya rasa pemain-pemain yang berpengalaman lah. Dan ada yang pernah bermain dalam international level dan mereka juga mempunyai jurulatih yang saya rasa tahu untuk membaca kekuatan dan juga kekurangan pasukan pihak lawan. Dan ini saya rasa satu kelebihan untuk pasukan KL City. Saya juga ingin mengambil kesempatan di sini untuk merayu sebenarnya kepada seluruh keluarga bola sepak Malaysia yang berada di Selangor, yang berada di Negeri Sembilan maupun di Perak yang sempat untuk sama-sama kita berikan sokongan kepada pasukan KL City. Namun venue-nya masih lagi belum dapat dipastikan sama ada dimain di KLFA ataupun ada juga ura-ura mengatakan akan dilangsungkan di Bukit Jalil. Tetapi apapun, kita tolak soal daripada mana datang negeri untuk saingan akhir Asia ni, kita sama-samalah. Wakil Malaysia. Sama-samalah. Kita berikan sokongan kepada wakil Malaysia iaitu Kuala Lumpur. Jadi kepada penyokong-penyokong Selangor, KL apatah lagi lah. Betul. Okey. Di sekitar Lembah Kelang dan seluruh yang mungkin ingin mengunjungi stadium untuk memberikan sokongan kepada pasukan KL, ayo sama-sama kita berikan sokongan untuk melengkapkan cerita wangi, cerita menarik bola sepak Malaysia untuk musim
2022. Terengganu sedikit mungkin selepas ni kita nak menyaksikan bagaimana Terengganu dengan Cece Kipri masih lagi boleh bertindak sebagai midfielder, boleh bertindak sebagai pengumpan, boleh bertindak sebagai finisher. Ya, kita boleh nampak pasukan Terengganu City apabila bermain di away game, rekod mereka nampak seperti baik. Ya. Itu yang saya perasan lah. Dan ya, tidak dinafikanlah TC memang seorang striker yang tajam apabila peluang ada di depan mata. Dan ya, ini yang ditampilkan, gol yang cukup baik, membuat larian 3-4 meter di bahagian near post, membuat satu glancing header yang cukup baik lah. Dan saya rasa memang pasukan Terengganu City memang meletakkan Kipri Cici sebagai target man apabila setiap perlawanan, dan kita boleh nampak dia akan menjalankan tugas dengan cukup baik. Tetapi ada ketika tidak dapat mendapat sokongan yang banyak daripada pemain midfield pasukan Terengganu City itu sendiri. Ya. Mungkin Razi ataupun nama manjanya Cipo ataupun Ijat, director boleh bagi saya nak lihat bagaimana kemarahan Cece Kipri ketika bola tu travel. Betul. Ada tiga Ya. tiga pemain yang berada di kelompok melakukan marking. Kalau kita tengok sekali lagi bagaimana ketika bola tu cross, bola travel, gol Cece Kipri tu. Kalau dilihat 3 lawan 1, tetapi bila intention dia nak marah ke arah bola itu memberikan kelebihan kepada Cece Kipri. Ya, saya rasa as a penyerang, sebagai seorang striker, saya rasa apa yang dilakukan oleh Kipri Tice itu tadi memang cantik lah. Kerana kita boleh nampak dia ada di bahagian belakang sedikit daripada Irfan Zakaria. Betul. Dan di bahagian tengah, dan saya tidak pasti siapa yang di bahagian belakang ni, tetapi dia membuat satu larian yang cantik di bahagian depan. Selalunya striker akan membuat larian di bahagian near post dahulu dan kemudian baru di bahagian far post. Kalau kita lihat pergerakan ni, dia seolah-olah tidak meneruskan larian itu secara habis. Ya, betul. Menunggu. Saya rasa itu timing lah. Dia ingin mencari timing pemain daripada bahagian tepi membuat crossing yang saya rasa crossing yang cukup baik dan satu timing yang cukup baik dan tandukan glancing header yang cukup baik lah. Okey, itu tentang pasukan Terengganu dan juga pasukan KL. Apabila anda bermain dengan pasukan yang mempunyai 3 pemain yang mobile di bahagian tengah, ini antara faktor yang perlu diambil kira. Patrice Kiambi, lepas tu ada Manuel Ott, Cece Kipri. Ini semua pemain dengan bola. Faizal Halim. Ya. Memang kita boleh nampak attacking force pasukan Terengganu cukup mobile, cukup baik. Ada ketika ada perlawanan memang jadi cara permainan Coach Nafuzi. Ada ketika seperti tersekat-sekat. Betul. Dan apa yang cuba diterapkan oleh Coach Nafuzi untuk pasukan Terengganu pada tahun ini, saya rasa nampak ada peningkatan dari segi permainan. Baik. Dan kita boleh nampak cara pasukan Terengganu itu sendiri bermain dalam setiap perlawanan. Ya. Okey, kita akan bersama dengan rakan tugas yang kini bersiap sedia di Ceras. Telah pun bersiap sedia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Hafizal. Sudah sampai dari Malaysia Dah sampai dah. Tenang. Kita nak buat cross ni. Okey. Awak. Okey. Pandai awak cari post ni belakang background sampai mati KL. Memang ini sempena KL City ke Piala AFC juga sebenarnya. Betul. Zul, Zul. Back to our business. Yep. Okey. Kalau dilihat hari ini Terengganu menurunkan kekuatan utamanya akan terarah kepada bahagian tengah. Itu jelas. Nafuzi mahukan mereka menang di bahagian tengah. Zul melihat situasi ini. Untuk separuh masa pertama, saya boleh katakan pasukan Terengganu mendominasi dan jentera tengah berfungsi dengan baik. Gandingan antara Habib Harun, Manuel Ott dan juga Petrus Shitenbi. Jadi sebab itu kita dapat lihat jaringan dapat dilakukan menerusi Manuel Ott sebagai pemain tengah. Tetapi saya melihat situasi berbeza pada separuh masa kedua, yang mana jentera tengah pasukan Terengganu tidak konsisten hingga menyebabkan kegagalan pasukan ini untuk mengekalkan corak permainan yang sama seperti separuh masa pertama yang mereka lakukan. Mungkin atas faktor mereka sudah selesa di depan dengan kedudukan 2-0. Jadi untuk separuh masa kedua saya boleh katakan untuk jentera tengah pasukan Terengganu tidak baik berbanding pada separuh masa pertama, Hafizal. Bagi pasukan KL City, lama juga tidak melihat kelibat Parthiban beraksi.
Ini Parthiban juga turun dalam kedudukan yang saya rasa boleh dikatakan baik, memberikan banyak option kepada Boyan menjelang saingan peringkat akhir kelak, Zul. Ya, sudah pasti apabila kita melihat Parthiban kembali ataupun berada dalam kesebelasan utama sejak beberapa perlawanan sebelum ini, nampaknya Parthiban menunjukkan keupayaan untuk kekal beraksi. Tetapi untuk malam ini saya melihat sebaliknya. Saya lihat bila Hardin Azman dimasukkan lebih berfungsi dengan baik, lebih tajam dari segi serangan, mungkin atas faktor kelesuan dari segi penerbangan dari Uzbekistan ke Korea Selatan dan seterusnya ke Malaysia. Apabila Boyan Hodak berkongsi kepada saya sebentar tadi dalam sidang media yang mana ada beberapa pemain daripada pasukan KL City tidak boleh membiasakan diri dengan situasi jet lag. Ada pemain yang biasa dapat biasakan dengan situasi itu ataupun masalah itu, tetapi ada pemain yang tidak boleh. Dan saya rasa itu dialami oleh J. Parthiban. Pada malam ini saya rasa dia kurang menyengat. Kalau kita lihat ataupun kalau kita kenal J. Parthiban ni adalah dia nama gelaran dia adalah Express Kinta. Pada malam ni Express Kinta tu agak sedikit kurang ekspres lah pada malam ini bagi saya, Hafizal. Okey Zul, apapun terima kasih dengan keikhlasan awak menyatakan apa yang awak rasa betul ya dari kacamata awak sebentar tadilah. Okey. Sama-sama, Hafizal. Senyum sikit. Kameraman siapa kameraman? Syafiq Safian. Tak ada kerja lah kalau Syafiq tak ada kerja lah. Ada jajak makan, jajak pergi. Thank you Zul, thank you Syafiq. Ya, okey. Okey Hafizal, jumpa lagi. Baik. So kita nak ke mana? Soalan dia.